Hai, kini tu kami berada di Jejantas Satok. Mun kita mau tahu, Jejantas tu adalah antara jejantas yang terawal di Kuching. Dengar cerita, area tu kita ada champion. Mau tahu siapa champion kita? Sekolah ni championnya. Bersama dengan kami, Fatabo dalam sekolah kami nang champion. Lekas bersama kita untuk maju gagah ketik impian di dadamu, kita pastikan berjaya. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Yang champion. Okey guys, nampak gayanya kami dah sampai dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road. Dengar cerita sekolah tu ada champion dari segi akademik yang dapat 10 straight A+. Jadi jom kita jumpa championnya. Okey, antara faktor yang menyebabkan Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road hebat dari segi akademiknya adalah cikgu-cikgunya. Jadi kami dah sabar nak jumpa cikgu-cikgunya. Let's go. Peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar untuk mencapai ataupun untuk merealisasikan hasrat menjadikan sesebuah sekolah itu berjaya dari segi namanya. Perlunya ada komitmen dan usaha untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan untuk menjamin masa hadapan anak muda zaman sekarang kualitinya tinggi dan dipandang mata dunia. Tak mustahil, tak ada benda yang mustahil. Kalau kita ada usaha, pasti ada kejayaannya. SMK Green Road mampu melahirkan pelajar 22 straight A dan 3 daripadanya adalah straight A+, guys. Wow, ini merupakan satu pencapaian yang terbaik yang harus kita banggakan, yang mengharumkan nama sekolah ini sendiri, nama negeri, pasti nama Malaysia itu sendiri. Dan inilah figura-figura hebat yang melahirkan champion-champion dekat sekolah ini. Kita ada Cikgu Chong, Cikgu He dan Cikgu Zuria. Mereka inilah antara insan yang bertungkus lumus ya pada musim pandemik dulu. Kita orang cakap memang susah lah, 2 tahun dah pandemik. Cikgu Chong, kini kita dah masuk ke fasa endemik, fasa yang kita katakan fasa norma baharu. Jadi bila kita kembali ke sekolah ni, apa perasaan coming back to school? Saya berasa gembira kerana dapat bersemuka dengan semua pelajar yang saya ajar. Sebelum ni, bila suruh mereka buat kerja rumah, ada yang tidak hantar. Jadi bila bersemuka dengan mereka, kita dapat kontrol mereka. Dan sebelum ni apa yang semua tak tahu macam Google Meet kami semua tak tahu, terpaksa belajar dari YouTube. Macam mana guna Google Meet, macam mana hantar assignment kepada pelajar untuk buat ini. Siapa cakap student je yang kena belajar sebuah perkara-perkara teknologi ni, cikgu pun kena belajar. Sebab itu kita cakap kita sama-sama maju ke hadapan. Baik,
Sebagai cikgu SMK Greenwood, bagaimana cikgu-cikgu di sini menjadi peranan penting, pendorong utama untuk memupuk pelajar-pelajar SMK Greenwood ini menjadi seorang yang gah dari segi akademiknya dengan kurikulumnya. Sebagai seorang guru, kita mesti membuat persediaan yang cukup lah sebelum masuk kelas, dan selalu memberi motivasi kepada mereka dari semua segi spiritual, emosi, dan sentiasa mengawal disiplin mereka dalam kelas. Baik. Tapi bagaimana kita melihat kepada era sekarang ini, era digital? Bagaimana cikgu SMK Greenwood mempersiapkan diri agar pelajar cakap ready? Kita nak turn on the survival mode untuk pelajar ni dalam dunia digital. Macam mana? Dari segi SMK Greenwood, kita sudah melengkapkan semua fasiliti seperti LCD di dalam semua kelas lah. Dan apabila kita cikgu masuk kelas, biasanya kita pakai LCD sebagai satu pengajaran, alat bantu mengajar. Dan we will turn on our mobile data and use YouTube sometimes to incorporate into YouTube. I see. Untuk tahun 2021 kan, untuk pelajar SPM, apa antara program-program yang dilakukan agar mereka ni lebih bersedia untuk menghadapi SPM? Sebab saya dengar cerita format silibus baru, jadi tu agak culture shock lah untuk cikgu dan pelajar. Macam mana tu? Masa pandemik kita sudah menggunakan teknologi maklumat dengan banyaknya. Jadi kita dapat guru dapat bimbingan daripada guru pakar dari luar Kuching. Kita boleh dapatkan dengan lebih mudah. Itu membantu juga. Kita banyak sumber. Terutama kita menjemput guru macam Semenanjung Malaysia. Okey. Google Meet dengan mereka bagi ceramah, bagi motivasi dan teknik menjawab soalan. Ini semua daripada. Kalau ikut yang biasa, kita perlu jemput mereka, suruh mereka guna kapal terbang belanja banyak lah. Sekarang lebih senang, hanya Google Meet ataupun yang live saja kita terus boleh jemput mereka. Harus saya katakan ada pros and cons lah dekat sini. Kalau kita secara digital ni dari segi kosnya agak rendah. Kalau kita dulu zaman saya sekolah dulu nak jemput cikgu ni kena guna kapal terbang, mahal gitu. Okey, baik. Tapi bagaimana cikgu melahirkan a conducive environment in the class? Sebab kita ni 2 tahun pandemik, macam mana tu? Agak susah tu. Yes. The classroom has been arranged according to the sitting plan this one. And then form teacher, before they came back after the vaccination, guru tingkatan datang untuk bersihkan semua environment. Saya datang bersihkan semua kerusi meja, lapkan semua, sapukan semua bagi mereka. Itu sebenarnya tegas cikgu ni bermakna sebenarnya. Pengumuman seorang cikgu kemas bilik student ni seorang-seorang, lepas tu korang datang duduk je tau. Memang mereka takut saya. You can ask Ian, they really scared of me lah. Okey, mungkin itu takut yang bermakna. Takut yang membuahkan hasil. Yang patut dibanggakan dekat SMK Greenwood ni. Okey, baik. Cikgu Zuria, sebagai cikgu moral kan, ini secara realiti lah. Kalau kita melihat pelajar ataupun orang zaman sekarang ni, pandai memang pandai, tapi dari segi sudut sasiah agak kurang dengan pendedahan. Nilai-nilai murni tidak diterapkan. Jadi bagaimana cikgu mengambil ini menjadi satu cabaran, menjadi satu peluang, menukarkan cabaran itu menjadi satu peluang untuk menggerakkan mereka ini menjadi lebih baik pada masa akan datang. Sebagai seorang guru, kita harus tahu anak murid kita macam mana lah. Dan jadi tanggungjawab kita untuk menegur lah sekiranya ada yang tidak kena di mata. Tapi sebelum tu kita pun, bagi saya hubungan yang baik antara guru dengan cikgu mesti ada, supaya
bila kita menegur, apa yang kita tegur itu diambil perhatian. Baik. Baik Cikgu Chong. Sebagai cikgu chemistry, saya sebenarnya penonton, subjek ni sangat susah semasa saya belajar dahulu. Okey? Macam mana cikgu handle pressure among the student? Sebab saya tahu chemistry ni agak susahnya, tapi perlukan minat tu. Jadi bagaimana cikgu handle pressure from student? Pertama, cikgu sebagai guru kimia, kita perlu bersiap sedia dengan pengetahuan yang ada lah. Sebab kalau terutamanya pelajar yang cemerlang, dia akan tanya banyak soalan yang hebat. Jadi cikgu terpaksa kadang-kadang cari dari internet lah atau YouTube. Oh, belajar lagi lah. Perlu belajar lagi untuk update kita, kita sendiri. Okay? Tapi apa perancangan masa hadapan? Sebab kalau kita lihat perubahan zaman, era ataupun result ni, kita akui akan ada penurunan, penaikan. Tapi apa perancangan masa hadapan untuk menjadikan sekolah Greenrod ni sentiasa champion? Bukan dari segi akademiknya saja, dari segi curriculum. Macam mana? Melipat kali ganda usaha. Kalau last year ceramah sekali, mungkin this year 2 kali. Mungkin modul lebih banyak, zone soalan lebih banyak, lebih awal sikit lah. Dan lipat kali ganda lah from there. Tapi kan syllabus dah bertukar, format dah bertukar. Cikgu terkejut tak? Kejutan tu macam mana? Dia macam raya tiba-tiba ke? Raya kan tahun ni tiba-tiba kan? So ni macam mana tiba-tiba? Masa itu datang format baru, kami orang semua terima lah. Tapi yang khawatir itu ialah soalan yang tidak cukup. Soalan yang sampel soalan tak cukup. So apa yang kami orang buat ialah go back to the textbook. Go back to the textbook and then from the textbook modify as many questions as we can from there. Jadi perlu ada strategi yang teliti lah, untuk agar student faham lah kan. Betul. Okay. Baik. Jadi apa harapan? Ni soalan penutup lah. Kita dah cocek-cocek kan, dah selamat tadi. Jadi apa harapan cikgu Chong, cikgu Hi, cikgu Suria untuk menjadikan sekolah SMK Greenrod champion? Kita harap dapat lahirkan lebih ramai pelajar yang lebih baik lah. Saya rasa sebab kita ada pengetahuan, kita dah dapat banyak daripada tahun 2021, format yang baru kita dah tahu dah sekarang ni. Jadi kita boleh susun langkah yang lebih itulah untuk mencapai kejayaan. Saya berharap GPS sekolah boleh naik sehingga 3.99 di bawah 4. di bawah 4. Itu harapan semua guru. Pengetua pun harap kalau dapat straight A 30 orang. Boleh, nothing is impossible sebab kalau kita lihat sekolah Greenrod ni, kalau korang nak tahu, dari dulu lagi memang hebat, memang champion dari segi akademik ni. Jadi sekolah Tok Nang champion. Okey, tadi kita dah jumpa dengan cikgu yang banyak melahirkan champion-champion kita dekat sekolah Greenrod Tok. Kini Tok, kita nak jumpa dengan champion yang dapat 10 A+. Hebat champion kita kali Tok. Jadi, let's go. Untuk mencapai kejayaan, pastinya perlu ada usaha. Tapi, kalau ada usaha, tak ada teknik yang betul, cara yang betul, ia persis seperti
berperang tanpa senjata atau masuk ke Dewan Peperiksaan tidak bersedia dengan rapi. Sekolah SMK Greenroad ni terbukti daripada 22 pelajar yang straight A, 3 daripadanya adalah pelajar A+. 10 mata pelajaran A+. Itu yang kita akan korek. Ni hari ni kita bersama dengan champion kita hari ni adalah adik Ian Jong. Sihat? Sihat. Dia happy hari ni. Jadi, Ian, apa yang best? Yang best sekali di sekolah SMK Greenwood? Jadi yang paling best saya rasa ialah kolam sekolah. Terdapat 2 kolam sekolah kita yang sangat cantik dan indah. Tapi I think what's best is actually all the teachers and my friends that I've met in school, the memories that we've made together. There's so many kind teachers and friends here. They're willing to teach you anything. They're all really passionate about teaching. They know they're very smart in their own fields. And I'm really grateful for SMK Greenroad for giving me this many opportunities. Baik penonton, 10A biasa semua orang boleh dapat. Tapi tambah plus dekat belakang tu, itu yang menjadi tanda tanya kepada saya sendiri. 10A+, 10 subjek yang bukan mudah. Bagaimana Ian mengatur masa Ian? Jadi saya rasa kemahiran mengatur dan menguruskan masa bukanlah sesuatu yang mudah untuk menguasai. Tapi bagi saya cuba menetapkan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam sehari selepas balik dari sekolah untuk mengulang kaji pelajaran. Dan selain itu, saya juga memastikan saya siapkan semua kerja rumah atau projek yang perlu disemak pada keesokan hari supaya mempunyai masa untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi yang masa yang selebihnya biasanya saya akan menonton K-drama bersama ahli keluarga saya. Annyeonghaseyo. Selain daripada menguruskan masa ni sangat penting. Kalau kita pandai mengurus masa, kita jenis yang organize, ia akan memudahkan kehidupan kita. Tapi selain daripada mengurus masa, apa pengajaran ataupun nilai-nilai yang terbaik yang anda dapat daripada 10 subjek ini? Nilai yang terbaik, saya rasa konsistensi merupakan adalah kunci kejayaan. I think it's better to study 1 or 2 hours every day, but rather than cramming like a week before exams. I think that is much better, terutamanya kalau kamu ada subjek yang lemah. So bagi saya subjek itu, it has always been biology. So every day I would just spend maybe 1 to 2 hours to focus on biology. Baik, 2 tahun pandemik, pastinya belajar secara maya. Okey, dalam sehari ada banyak kelas kan? Ya. Banyak kelas, alright. Depan laptop pula tu. Orang cakap kalau kita lama-lama depan laptop ni mata kita akan sakit, So, how do you actually manage to focus in the class without any attraction from your houses? Pastinya mesti ada macam Ian dah makan ke, something like that, and then your sister ke, something yang attract you. But how do you manage yourself untuk fokus dalam kelas tu during pandemic? Ya, memang ada gangguan lah. Bukan saja daripada keluarga, tapi juga daripada macam media sosial. Sebab di rumah saja internet dan media sosial ada di hujung jari. Betul. So, sorry to all the teachers out there. I admit that I did sometimes during class I would just open up Instagram and start scrolling. I think that is the main problem that I face. Cara saya menghadapi masalah ini adalah dengan saya beritahu saya perlu fokus sepenuhnya dalam pelajaran. Kadang-kadang saya juga I will hop on call with my friends to make sure that to balance out each other. Whenever I don't focus, they will remind me, and when they don't focus, I'll remind them. We help each other out through these tough times. I see. Baik. Dan penonton, dengar cerita Ian ni dia seorang debater. Dia aktif dalam bidang curriculum juga.
Jadi Ian, saya ni tertanya-tanyalah. Macam mana Ian menyeimbangkan dari segi akademik dan co-curriculum tu? So untuk saya selalu memberi lebih banyak fokus kepada akademik. Saya cuba menyiapkan semua tugasan dari sekolah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menyertai pertandingan ini atau pertandingan itu. Kalau saya ada masa baru saya sertai lah. And at the same time, I just try to be as active as possible, especially in school clubs. For example, in my school's history club and also the Red Crescent Youth Unit, I just try to, balance out everything, have a schedule in mind so that I'm prepared for anything. Jadi bagaimana dengan rakan-rakan kelas? Are they really, competitive or what? Competitive. In terms of your study? Yeah, I think they're quite competitive actually. Uh-huh. And I think that competitiveness really motivated everyone to work harder, to always improve themselves. And yeah, I think it's a really good thing. I see. So, I bet like 10 subjek untuk dapatkan A+ tu, a pressure pasti ada. Tekanan tu pasti ada. So, how do you handle the pressure actually? Tekanan. So memanglah ada tekanan daripada ibu bapa kan, daripada relatives, or like mesti score straight A+. So memang bersyukurlah dapat score 10 A+. Tapi cara saya handle pressure macam ini, biasanya saya akan meluangkan masa untuk hobi saya. I think my hobbies are an outlet for me to relieve stress. So some of my hobbies include solving the Rubik's Cube, and then I also enjoy gaming. So I think those two hobbies really help me cope with all the pressure that I'm facing. I see. Jadi ini soalan terakhir. Apa harapan adik Ian terhadap adik-adik dekat sekolah SMK Green Dot ni agar mampu banyak lagi melahirkan straight A? Kita tak nak straight A dah ni, kita nak straight A+. Apa? What's your hopes? My hopes. So pertama sekali, semoga berjaya dalam peperiksaan, dan harapan saya untuk adik-adik sekalian ialah hargailah semua proses PDP, pengajaran dan pembelajaran di sekolah, dan juga masa yang diluangkan dengan rakan-rakan anda di sekolah, kerana inilah masa terakhir yang akan anda menikmati kemanisan zaman remaja anda. So just try your best to enjoy everything. School life is short, so make sure to make the most of it. Ya, betul. School life is very short. You guys akan pasti merindui zaman-zaman sekolah, dengan cikgu, dengan kawan, makanan dan sebagainya. Jadi hargailah masa anda dan buat yang terbaik untuk SPM dan apa-apa juga yang anda lakukan. Sekolah SMK Green Dot Nang champion. Very glorious one. Okey cikgu, SMK Green Dot memang terbukti dari zaman dulu lagi dari segi akademik dia memang power lah. Apa harapan kita untuk menjadikan sekolah tu lebih champion? Okey, terima kasih. SMK Green Dot memang Nang champion. Sebab itulah harapan kami orang menjadikan sekolah terbaik untuk negeri Sarawak dan juga untuk negara. Kecemerlangan akademik akan membantu menjadikan SMK Green Dot lebih champion dalam segala serba-serbinya. Ya, itu pastinya. Jadi disebabkan sekolah tu champion, kita ada jeng Cindramata. Sekolah kita Nang champion, cikgu. Sekolah kami Nang champion.